Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk video lecture series kali ini masih lagi di bawah tajuk Digital Building Blocks, cuma dengan subchapter yang baru iaitu Number Systems. Jadi untuk number systems kita tahu kalau untuk positive numbers kita boleh wakili dia dengan binary yang biasa, unsigned binary. Okay, dan juga untuk negative numbers kita mesti pakai two's complement ataupun kita boleh pakai sign magnitude numbers tadi. Contohnya macam 16 tadilah, yang 16 tadi kita yang contoh yang untuk shift ke kiri tadi, so ini negatif 16 ni yang shift ke kiri dia adalah untuk darab, shift ke kanan dia adalah untuk bahagi. Jadi yang ini kan bila dia yang ini ni 10000 ni adalah dia representation untuk negatif 16 ni. Okey, yang mana saya tunjuk dekat kamu tadi. Yang mana saya tak nak explain dengan lebih detail ialah kenapa, sebab saya nak explain dalam topik inilah, dalam topik negative numbers jadi yang negative 16 tu kita tak buat pun two's complement dekat dia, kita terus ubah pada sign atau magnitude number saja, negatif tu tadi. Satu tu bermaksud negatif lah. Jadi saya tak explain dalam video lecture series yang sebelum ni sebab saya nak masuk pada topik numbers ni, number systems ni, dan baru kamu faham lah bahawa negative numbers ni ada dua cara untuk kita represent dia. Pertama kita pakai two's complement, yang kedua kita hanya pakai sign ataupun magnitude number saja. Dan itu kalau kita ada nombor bulat, nombor bulat positif, nombor bulat negatif. Dan what about kalau kita ada fractions dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk perpuluhan. Jadi number yang berbentuk fractions ini kita ada representation dia, yang mana dalam bergantung kepada soalan lah, sama ada soalan tu nak dalam bentuk fixed point ataupun dalam bentuk floating point. Okay. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan fixed point? Fixed point numbers. Kita ada dekat sini contohnya 6.75 using 4 bit integer bits and 4 fraction bits. Baik, 4 integer bits dan 4 fraction bits ini contoh yang dimaksudkannya. Okey, sebelum titik perpuluhan ni kita ada 4 digit ni, 4 bits ni yang kita panggil dia sebagai 4 integer bits. Okay. Selepas titik perpuluhan ni kita ada 4 bits ni yang mana kita panggil dia sebagai 4 fraction bits. Baik. Integer bits iaitu nombor sebelum titik perpuluhan ni kamu tak ada masalah. 6 dalam bentuk binary representation yang biasa ada 0110 lah kan. 1, 2, 4 kan. 4 campurkan dengan 2 dan kamu dapat 6 lah dekat sini kan. Jadi 0110 ni adalah representation untuk 6. Okey, dan seterusnya 0.75. Macam mana nak dapat 0.75 tu? Okey, 0.75 tu kita dapat daripada sini. Okey, kamu ada kalau kamu perhatikan nombor yang kita ada 1248 ni macam mana kita dapat? Okey, 1 Okey, 1, 2, 4, 8 ni kita dapat daripada 1 ni bermaksud 2 kuasa kosong. 1 ni bermaksud 2 kuasa kosong. 2 ni bermaksud 2 kuasa 1. 4 ni bermaksud 2 kuasa 2. 8 ni bermaksud 2 kuasa 3. Jadi
representation selepas titik perpuluhan ni pun sama kes yang macam yang ini. Cuma selepas titik perpuluhan ni dia membawa maksud 2 kuasa negatif 1. Yang ini 2 kuasa negatif 2. Kosong ni 2 kuasa negatif 3. Kosong yang last kali ni 2 kuasa negatif 4. Okey, 2 kuasa negatif 1 dalam bentuk matematik sama dengan 1 per 2 kuasa 1, betul tak? Sama dengan setengah, sama dengan 0.5. Kalau 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1 per 2 kuasa 2, sama dengan 1 per 4, yang mana sama dengan 0.25, betul tak? Okey, macam mana nak dapat 0.75 ni? Okey, kamu tengok yang ini. 0.5 campurkan dengan 0.25, bukankah sama dengan 0.75? Okey, so 0.75 ni, okey. Oh, dah terpadam semua dah. Tak sempat nak ni lagi. Okey, jadi 0.75 ni dah terkecil semua dah. Buat tiba-tiba jadi terkecil pula ni. Okey, jadi 0.75 ni kamu dapat daripada yang ni kan, 0.75 ni kamu dapat daripada 0.5 campurkan dengan 0.25, iaitu 0.5 sama dengan 0.1. Ya, sebab yang ni bermaksud sama macam yang ni lah yang saya tunjuk tadi lah. Ni yang tiba-tiba je tulisan dah kecil ni, 2 kuasa negatif 1. Okey, 0.25 ni dapat daripada 0.01. Okey, explanation dia yang inilah dapat daripada 2 kuasa negatif 2. Jadi 0.75 ni dapat daripada 0.5 campur 0.25 sama dengan 0.11. Okey? Jadi yang 6 ni memang dah clear cut ya. Dia memang binary representation, iaitu 0110 point. Okey, point. Sini ada point dan ambil yang ni 1100. Sebab dia nak 4 fraction bits kan. So kena cukupkan sampai 4 bits lah. Okey? Okey, yang ini adalah contoh untuk positif 6.75 dalam bentuk fixed point numbers. Fixed point numbers ya. Okey, kita pergi lagi pada masih lagi representation untuk fixed point number, tetapi contoh yang kedua iaitu 7.5 menggunakan 4 bit integer bits and 4 fraction bits. Jadi 7.5 dia tak ada masalah lah sebab dia lah positif kan. Okey, jadi 4 fraction bits yang ini, 4 fraction bits dan 4 integer bits. So cuba tengok untuk integer bits sini kena ada perpuluhan ya, sini ada perpuluhan dekat sini. Okey, 7 1 2 4 4 campur 2 campur 1, so sini dapat 7. Settle lah untuk itu. Okey, perpuluhan. Okey, 5. Okey, kamu tahu 0.1 untuk fixed point number 0.1 adalah sama dengan 1 darabkan dengan 2 kuasa tolak 1. Yang mana sama dengan 1 darab dengan setengah sama dengan 0.5. 0.5 dalam bentuk desimal ni sama lah macam yang ini, betul tak? So dalam bentuk binary 0.5 ni dalam bentuk binary adalah mewakili 0.1. Jadi sebab tu dah kamu dapat sini 0.1 dekat sini. So jawapan dia represent 7.5 using 4 integer bits and 4 fraction bits. Jawapan dia 0.111 point 1000. Ini jawapan final dia. Okey, jadi representation untuk sign fixed point numbers. Fixed point numbers, kita masih lagi pada topik fixed point numbers ya. Okey,
Sama kes macam tolak 16 tadilah, tolak 16 dalam video lecture series yang sebelum ni ya. Okay, sama ada kamu terus represent dia dalam bentuk kamu ambil positive numbers tadi yang ini kan positive numbers untuk 1, 2, 3, 4 setakat sini tadi kan. Tadi kan kamu ada kalau positif 7.5 kan jawapan dia 0, 1, 1, 1 dan kamu ada apa tu point 1000 kan. Okey, yang ni kalau kamu ada positif 7.5. Okey, kalau katakan kamu ada negatif 7.5 pula, so kosong yang ni, kosong angka mula-mula tu, nampak tak dia dah tukar jadi 1. Tapi yang lain lagi yang lain tu masih lagi maintain sama jadi dia hanya ubah dekat sign saja, sign magnitude ni saja. 1 tu simply represent negatif, 0 tu simply represent positif. Sama kes yang macam tolak 16 tadilah. Tolak 16 kan tadi kan kita dapat 1, 0, 0, 0, 0 kan. 1 ni simply indicates as negatif. Okay. Okay, satu lagi representation dia selain daripada sign yang magnitude. Sign yang magnitude senang saja sebab kamu hanya ubah most significant bit saja. 1 untuk negatif, 0 untuk positif. Tapi kalau twos complement pula, twos complement, okey, kamu kena cari dalam bentuk positif seperti mana yang saya dah buat kat atas, yang kita dah buat tadi kan, 0110 1000 tadi, positif 7.5. Lepas tu kamu invert bits dia, yang mana 0 tukar jadi 1, yang mana 1 tukar jadi 0. Okey. Lepas tu kamu addkan dengan 1. Okey. So jawapan akhir dia adalah 1000 perpuluhan 1000 kat sini. Sini ada perpuluhan. Okey. So sini adalah 4 fraction bits, sini adalah 4 integer bits. Okey. Jadi dia ada dua jawapan ya, bergantung pada soalan. Sama ada soalan nak fix point tu dalam bentuk sign ataupun magnitude, ataupun dia nak dalam bentuk twos complement. Baik, satu lagi representation untuk number systems ni, untuk fractions, kita panggil dia floating point numbers. Dalam case floating point numbers ni, kamu kena ingat beberapa terms, iaitu scientific notation ataupun binary scientific notation ni. Kalau kamu diberi satu angka desimal, dia ialah sehingga 1 titik perpuluhan. Kamu mesti rearrange number yang diberi ni sehingga 1 titik perpuluhan. Jadi 273 ni sama dengan 1 titik perpuluhan 2.73 kalikan dengan 100 lah. Okey. Jadi yang kamu dapat ni, yang kuasa ni penting ya, kita panggil dia sebagai eksponen. Yang number yang selain daripada base ni, 10 ni base ni, selain daripada base ni, number yang 1 titik perpuluhan ni sehingga 1 titik perpuluhan ni, kita panggil dia sebagai mantissa. Okay, penting ni mantissa dengan eksponen. Mantissa dengan eksponen ni penting ya? Sebab nanti kita ada kolom-kolom dia untuk representation yang seterusnya. Baik. Okey, contoh yang pertama, dia suruh kamu represent 228 ni using 32-bit floating point representation. Okey, kalau soalan dia macam seperti mana example ni, using a 32-bit floating point representation, okey, bermaksud dia suruh kamu buat version 1. Apa dia version 1? Yang ini akan saya explain nanti sekejap lagi. Lepas tu, dia ada yang kedua, 32-bit floating point representation version 2. Dia clear cut dekat situ, dia nyatakan version 2. Version 2 tu lain sikit daripada version 1. Sekejap lagi kita akan tengok. Dan representation yang ketiga untuk floating point numbers ni, kita panggil dia IEEE 754. IEEE 754 floating point standard ni, dia ada banyak step dia lah. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey,
Sekarang saya akan tunjuk kepada kamu contoh yang pertama, representation yang pertama untuk floating point numbers. Kita panggil dia 32 ataupun nama panjang dia 32 bit floating point representation version 1. Okay, nama pendek dia floating point representation saja. Stop sampai situ saja. Dia tak nyatakan version 1 ke version 2 ke, bermaksud yang version 1 ni lah yang akan saya tunjuk ni. Baik, sebelum saya pergi explain pada version 1 ni, okay, untuk 32 bits, mantissa, kolom yang ketiga kita panggil dia mantissa, mesti consist 23 bits. Kolom yang kedua kita panggil dia exponent, mesti consist of 8 bits. Kolom yang ketiga kita panggil dia sign. Sign ni ada dua. Kalau kosong bermaksud nombor tu positif. Kalau satu bermaksud nombor tu negatif. Seperti mana sign dengan magnitude tadilah yang sebelum ni tadi kan. Oleh kerana soalan ni dia bagi positif 228, bermaksud sign ni memang kosong lah. Sebab soalan pun dia bagi 228 kan. Dia tak nyatakan negatif pun dekat depan ni kan. Kalau tak nyatakan negatif tu bermaksud positif lah. Jadi sign dia kosong lah. Kosong bermaksud positif, satu bermaksud negatif. It was as easy as that. Exponent, tadi saya dah tunjuk kat kamu, yang ni bentuk exponent, dua ni exponent. Okay. Dan mantissa, exponent ni mesti dinyatakan dalam bentuk 8 bits ya. Dan mantissa mesti dinyatakan dalam bentuk 23 bits. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dia suruh kamu represent 32 bit floating point. Okay, 228 ni kamu convertkan kepada binary. Binary kamu convertkan macam biasalah. Jadi kamu ada kat sini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi 228 ni dapat daripada 128 campurkan dengan 64 campurkan dengan 32, betul tak? Campurkan dengan 4. Jadi 8 campur 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So dapat jawapan dia 228. Semua campurkan macam biasa dapat 228 lah. Okey, lepas tu kamu write the number in binary scientific notation. Binary scientific notation saya dah bagi tahu kamu tadi, number yang kamu dapat, nombor binary yang kamu dapat tu buat sehingga 1 titik perpuluhan. Okey, jadi sehingga 1 titik perpuluhan, kamu ada nombor tu asalnya kat sini, perpuluhan titik tu kat sini kan. Kat sini last kali kan jawapan dia 111001000 point lah kan. Last ni kan. Okey, so point ni kamu buat sehingga 1 titik perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kamu adalah jawapan dia 1.11001. Okey, 00 hujung ni boleh buang. Sebab tu dah dibagi jawapan bentuk macam ni. Sebenarnya kalau saya tak suka dalam bentuk jawapan macam ni. Saya suka buat jawapan penuh. Kalau saya akan pilih 1.1100100. Asas 2. Tak payah buat asas 2 ni pun sebenarnya tak apa. Okey, dan kalikan dengan 2 kuasa 7. Yang ini mantissa, yang ini adalah eksponen. Yang tu yang penting. Dalam binary scientific notation kita nak 2 tu je sebenarnya. Dan kamu ada, okey, sign bit is positif lah sebab kita ada positif 228. So sign bit dia kosong. Okey, kita ada eksponen dia 7. Tapi 7 ni kita mesti bagi sampai 8 bit. Sebab itulah kita ada jawapan kita 0000. Okey, 0111. Seperti mana yang diberi dalam jawapan ni lah. Nampak tak? 8 bits ni memanglah 7. Tapi kita kena bagi dalam bentuk binary sehingga 8 bits. Okay. Seterusnya mantissa. Mantissa ni ambil semua ni sebagai mantissa, ataupun namanya ni yang saya dah buat ni tadi, dalam representation saya. Okay, mantissa, abaikan perpuluhan, abaikan titik ni.
So, saya ada 11100, 11100, 100. Dan selebihnya tu kamu mesti cukupkan sampai 23 bits lah. Dan penuhkan dengan kosong lah. Yang tu yang dia jawapan untuk first version 32-bit floating point version 1. Ini jawapan akhir dia ya. Baik, seterusnya kita pergi pula pada version yang kedua. Representation 2. 2 ni bermaksud version 2 lah. Okey. Kalau kamu tengok jawapan mantisa kamu tu, oleh kerana kita menggunakan binary representation, maka mantisa kita yang pertama ni, yang sebelum titik perpuluhan ni, sentiasa 1. Sebab kita guna binary representation. 1 ni sebenarnya, kita dah tahu dah, dia pasti akan jadi 1. So, tak payah nyatakan pun tak apa. Sebab tu, dalam version 2 ni, okay, dia, sistem komputer, dia kalau boleh dia nak elakkan digit 1 ni, bit 1 dia nak elakkan. Sebab bit 1 ni menyebabkan kita kena tambah gate AND. Dan nanti lepas ni kamu akan tengok dalam topik array. Semua yang ada logik 1 ni, kita kena taruh gate AND dekat situ. Bila kita taruh ada penambahan gate, bermaksud ada penambahan ruang. Ada penambahan ruang bermaksud kita punya design tu akan memerlukan space yang banyak. Sedangkan untuk electronics, little electronics, lagi kecil design lagi bagus dan lagi cepat processor speed dia. Jadi, 1 yang dekat sini ni tak perlu kita letakkan pun sebab dia always 1. For sure, the first bit of the mantisa is always 1. For sure, always 1. So, 1 ni kita abaikan terus pun tak apa. Okay, 1 yang kita abaikan ni, kita panggil dia, yang kita omit, yang kita abaikan ni, kita panggil dia sebagai implicit leading 1. Implicit leading 1. Okay? Baik, so kamu ada sekarang untuk 228, okay. Sign bit yang pertama sama kes macam tadi. Kalau 0 positif, kalau 1 negatif. Oleh kerana kita ada positif 228, maka kita punya sign dia kosong lah. Okey, 8 bits ni, 8 bits ni represent by exponent. Dan kamu tahu exponent untuk 228 sama kes macam yang inilah, iaitu 7. 7 dia punya representation dia adalah 00000111 lah ya. Ini 1 2 4 ni campur semua ni akan dapat 7 lah. Okay, sama kes macam tadi lah. Cuma beza version 1 dan version 2 ni adalah pada mantisa dia. Kamu tengok mantisa 1 ni tadi kita dah omit, dia adalah implicit leading 1. So mantisa yang tinggal adalah 11001. Sebab tu nampak tak 23 bits, 23 bits yang kita letak dekat mantisa ni 11001. Okey, dan seterusnya ada kosong-kosong lagi kan? Hujung 2 ni kan ada kosong-kosong lagi kan? So 00. So yang selebihnya ni kamu penuhkanlah sampai cukup 23 bits ni ya. Yang selebihnya ni penuhkan dengan bit kosong. Jadi version 1 dan version 2 hanya berbeza pada mantisa, di mana version 2 ada implicit leading 1. Seterusnya kita pergi pada representation untuk IEEE 754. IEEE 754 dia ada satu number bias yang kamu mesti ingat. Dan nombor bias ni fix. Nombor bias ini adalah 127 dalam desimal dan dalam bentuk binary dia adalah 0111 1111. Yang ni dalam bentuk 8 bit lah. Okey, yang mana hanya MSB saja kosong, yang the rest sampailah ke LSB semuanya adalah 1. Dalam bentuk 8 bits. Dan dalam bentuk desimal dia adalah 127. Baik, dia ada satu numbers yang dikenali sebagai bias exponent. Bias exponent ni terhasil daripada bias. Bias ni saya dah bagi tahu kamu, number dia adalah fix 127 campurkan dengan exponent. Exponent untuk 228 yang kita duk buat tadi, yang kita dah settlekan tadi sehingga binary
sehingga binary scientific notation tadi, okey, dia punya eksponen dia adalah 7. Maka jawapan yang kamu ada tu 1, 2, 7 tu mesti campurkan dengan 7. Okey, campurkan dengan 7, maka jawapan kamu ada adalah 134. Di 134 ni representkan dalam bentuk binary. Sebab apa? Sebab nanti kamu nak isi dekat 8 bits kolom yang kedua ni. 8 bits ni kamu nak isi number dia adalah bias exponent, bukannya exponent tetapi bias exponent. So bias exponent yang kamu dapat sekarang 134 bila tukar pada bentuk binary, okey, yang ni jawapan yang kamu ada, okey, 1 2 4 8 16 32 64 dan seterusnya 128. Jadi 134 ni dapat daripada 128 campurkan dengan 4 campurkan dengan 2. 12, 13, 14. So dapatlah 134. So dapat jawapan sini 134. Okay. So jawapan yang kamu ada ni setakat 8 bit. 8 bit saja. Jangan ambil lebih-lebih. 8 bit saja masukkan dekat kolom sini. Masuk. Kalau tadi version 1 dengan version 2 hanya eksponen, tetapi IEEE 754 kita masukkan biased exponent. Okay. Dan fraction. Fraction ni mantisa yang kita ambil ni sama seperti version 2, bukan version 1 version 2, iaitu kita dah omit dah satu dekat awal-awal tadi kita dah omit dia. Tengok, kita dah ambil kira implicit leading one. So jawapan akhir yang kita ada ialah, okay, untuk version 2 adalah 1100100, yang mana jawapan ni sama seperti IEEE 754 1100100, dan seterusnya ni kamu isikanlah dengan angka kosong sehingga cukup 23 bits. Baik, macam mana nak tukar daripada bentuk binary ni kepada bentuk hexadecimal? Katakanlah jawapan dia nak dalam bentuk hexadecimal. So seperti mana sebelum ni kamu ambil 4 kumpulan, 4 kumpulan untuk satu nombor hexadecimal ya. Okey, jadi kita ada sekarang ni. Okey, kita ada bentuk sekarang 4 sini, 4 sini, 4 sini, 4 sini, 4 sini, 1 2 3 4 sini. Okey, dia ambil kira bias exponent ya. 1 2 3 4 sini dan 4 sini. Okey, meh. Jadi bila selepas saya bagikan pada 4 kumpulan ni, sini saya dapat kosong, sini saya dapat kosong, sini saya dapat kosong, sini saya dapat kosong, sini saya dapat 1 2 4, sini saya dapat 4, sini saya dapat 1 2 4, 4 campur 2 saya dapat 6, sini saya ada 1 2, sini saya ada 3, 1 2 4, sini saya ada 4. So jawapan akhir saya adalah 4 3 6 4 dan 000 lah. Okey, seterusnya ni sebab saya nak cukupkan sampai 32 bit, 32 bit, jadi seterusnya yang ni semua isikan dengan kosong lah. Kamu buat 0x ni bermaksud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lah sampai 32 bit ya. Okey. Yang itu kalau kita ada positive representation. What about kalau kita ada negative representation pula? So kalau negative representation, kamu kena buat ikut untuk IEEE 754 ni. Step dia pertama, convert dalam bentuk positif 58.25 kepada bentuk binary. Jadi kamu dapat bentuk macam ni. Yang ni saya harap kamu dah faham ya, kenapa 0.01 ya. Sebab 0.01 ni sama dengan 1/2 kuasa 2. Okey, sama dengan 2 kuasa negatif 2, sama dengan 1/4, sama dengan 0.25. Seperti mana yang dalam soalan ni lah, 0.25. Okey. Dan 58 ni yang inilah digit-digit sebelum titik perpuluhan tu adalah integer lah, 58.
Okay, jadi step yang seterusnya, write in binary scientific notation. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan eksponen dia ni. Kita nak dapatkan eksponen dia ni. Ya? 2 kuasa 5. 5 tu adalah eksponen. Okay. Dan nombor, oleh kerana dia adalah negatif, maka first sign bit dia mestilah 1. 1 ni represents negatif lah. Okay, lepas tu 8 bits dia, kita ambil bias. Bias dia memang 127, memang fix. Memang fix 127. Dan kita campurkan dengan eksponen. Eksponen adalah 5. So, jawapan akhir kita adalah 132. Okay, 132 ni kalau kita represent dalam bentuk 8 bits. 8 bits sebab kita nak isi dekat sini, kita hanya perlukan 8 bits saja. Yang ini representation dia dalam bentuk 8 bits. Okay. Lepas tu 23 fraction bits tu seperti mana yang saya nyatakan tadilah. Satu ni adalah implicit leading one, yang mana kita abaikan dia, implicit leading one. So jawapan akhir dia untuk mantisa 110 1001 110 1001. Okay. Dan yang selebihnya kita isikan dengan angka kosong lah. Okay. Jadi kalau seperti mana sebelum ni, dalam bentuk hexadesimal, kamu bahagikan kepada 4 kumpulan. So 4 kumpulan dekat sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 dan 4 sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So kamu ada dekat sini 0, 0, 0, 0. Okay. Dan kamu ada sini 1, 2, 4, 8, 8 campur 1, 9. 1, 2, 4, 4, 5, 6. Dan kamu ada kat sini 1, 2, 2. Kamu ada sini 1, 2, 4, 8 bermaksud 12. 12 kalau dalam hexadesimal, 10 adalah A, 11 adalah B, 12 adalah C. So sini C lah. So jawapan akhir, sebab itulah kita ada C269000 lah, seperti mana yang kita dah buat tadi lah. Okay, dan seterusnya kalau dia nak cukupkan sampai 32 bits, so yang nombor yang depan ni start daripada MSP dan seterusnya. Yang lebihan tu 32 nak cukupkan 32 bits 00000000 seterusnya lah. X ni bermaksud 000000 banyak lah. Okay. Baik, okay, counters ialah satu circuit, sequential circuit yang mana terdiri daripada gates dan juga flip-flop untuk kita kira sama ada increment ataupun decrement. Counter ni yang selalunya kita buat untuk increment lah. Jadi dia increase pada each clock cycle. Clock cycle ni bergantunglah pada circuit kita, sama ada rising clock age ataupun falling clock age. Okay. Jadi kita ada sekarang rising clock age. Kalau dia bagi rising clock age, dia akan kira lah kosong, ada representation dalam bentuk binary. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 dia balik pada asal dia lah. Pada initial value dia kosong balik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia keep on counting lah. Sebab tu nama dia counter, dia counting. Dan contoh dia ada dalam digital clock displays. Digital clock display selepas saat yang ke-59, saat yang ke-0 pula. Lepas tu saat 1, 2 dan seterusnya lah. Okey, program counter. Jadi ini simbol untuk counter. Kamu ada yang ni selalunya diguna di flip-flop lah. Ada clock, ada reset, ada output Q. Okay. Implementation dia ada multiplexer untuk dipilih. Okay, dan ada di flip-flop. Yang ni di flip-flop. Yang ni reset, yang ni ada multiplexer untuk pilih input. Dan juga ada output lah. Okay, shift registers pula. Shift registers ni adalah register yang dia akan shift. Dia akan pindahkan. Shift tu bermaksud pindahkan. Dia akan pindahkan data daripada satu register kepada register yang lain. Sebab tu dia dikenali sebagai shift registers. Okay, shift a new bit
a new bit on each clock cycle. Dia pindahkan data-data yang dia baru dapat tu, new bit yang dia baru dapat tu. Okey, dan shift register ni ada 4 jenis ya. Pertama, dia dikenali sebagai SISO. SISO ni bermaksud serial in, serial out. Data terima masuk secara serial in, keluar secara serial out. Data yang kedua dikenali sebagai SIPO, serial in, parallel out. Data yang ketiga dikenali sebagai PISO, parallel in, data masuk secara parallel, keluar secara serial, parallel in, serial out. Dan akhir sekali dikenali sebagai PIPO, parallel in, parallel out. Okey. Okey. Jadi, yang ni contohnya bagilah serial to parallel ni, maksudnya dia terima input tu secara series dan dia keluarkan output tu secara parallel. Okey, yang pertama, abbreviations yang pertama merujuk pada input, abbreviations yang kedua merujuk kepada output. Jadi contohnya macam ni lah, nampak tak, dia masuk tu secara series. Okey, dan dia keluar tu secara parallel. Dia keluar tu secara parallel ya. Okey, ni simbol dia. Serial in, serial out. Okey, dalaman dia bentuk macam ni. Okey, sama ada dia akan masuk secara series, keluar secara series juga, ataupun keluar dia secara parallel. Okey. Baik, shift register ni dia bergantung pada dia ada enhancement untuk implementation seperti mana circuit implementation yang ditunjukkan ni. Okey, enhancement dia ialah dia ada lagi satu line yang kita tambah dekat sini, iaitu line load. Kalau load ni sama dengan 1, dia bertindak sebagai register saja. Register ni bermaksud dia simpan data. Dia simpan, dia pegang, dia hold. Dia hold the data value. Kalau load tu kita isi dengan kosong, kita supply dengan bit kosong, barulah dia bertindak sebagai shift register. Bermaksud barulah dia pindahkan data yang dia ada, yang dia hold tadi, dipindahkan kepada register sebelah dia. Okey. Kalau dia sama dengan 1, dia tidak bertindak sebagai shift register. Dia hanya bertindak sebagai register saja. Dia simpan data. Kalau load tu sama dengan kosong, barulah dia tidak sebagai shift register. Okey. Jadi bila load sama dengan kosong tu bukan saja serial in, serial out, dia boleh buat serial in, parallel out, seperti mana yang tunjukkan yang ini, ataupun dia boleh buat parallel in, serial out. Parallel in, serial out yang ni lah, yang ditunjukkan, nampak tak, yang masuk D0, D1, D2, D(n) tolak 1 yang masuk secara parallel ni, dan dia keluar secara serial. Dia dapat tak serial ni semua yang saya tunjukkan dengan marker merah ni lah. Yang ni semua secara serial out. Yang ini dia masuk ni secara parallel in. Okey. Baik, sampai di sini saja video series lecture untuk kali ini. Untuk yang video series yang seterusnya, saya akan sambung masih lagi topik digital building blocks, tetapi subchapter yang baru iaitu memory arrays. Sampai di sini saja kuliah video lecture untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.